Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 13 akan membentangkan berkenaan dengan report e-portfolio perniagaan Creamy Fruit Salad dan refleksi berkenaan dengan perniagaan kami. Creamy Fruit Salad ialah perniagaan yang mengeluarkan produk makanan pencuci mulut atau dessert sebagai produk perniagaan utama. Bahan-bahan utama yang digunakan dalam penghasilan produk ini ialah buah-buahan seperti apple, anggur, mangga dan tomato cherry, campuran oat, mayonis, susu segar, susu pekat dan yogurt. Creamy Fruit Salad juga menyediakan campuran tambahan seperti kismis, keju, kuaci, cheese mengikut pilihan pelanggan. Jenis praktikum perniagaan yang digunakan adalah berbentuk pengambilan tempahan dan melakukan penghantaran produk di mana pembeli hanya perlu melakukan pesanan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook dan Instagram atau berjumpa secara langsung dengan peniaga. Perniagaan yang kami lakukan merupakan industri pemakanan yang mengeluarkan produk yang berasaskan makanan, iaitu pencuci mulut. Berikut merupakan ahli-ahli yang terlibat dalam perniagaan Creamy Fruit Salad yang terdiri daripada pengarah perniagaan iaitu Elviani Grace, diikuti dengan pembantu pengarah iaitu Nur Hafiza, pengurus produk Nadira Afisha, pengurus jualan Nur Zuhairiyah, pemasaran dan teknologi Hafizi, kewangan dan perakaunan Nelly, dan akhir sekali penyelidik dan pembangunan iaitu Hasni. Kumpulan kami menggunakan kaedah penjualan secara atas talian melalui promosi hard sell, poster dan teaser berkenaan produk kami iaitu Creamy Fruit Salad di platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Seterusnya, dalam meningkatkan pemasaran jualan dessert Creamy Fruit Salad, kami melakukan sesi live melalui laman Facebook dalam masa yang sama. Pelanggan dapat menempah pesanan daripada aplikasi WhatsApp bagi meningkatkan penjualan produk kami. Kami menyediakan jualan secara langsung yang berada dalam kolej kediaman bagi menggiatkan pengedaran produk sampai kepada pelanggan dengan mudah dan pantas. Kami juga melakukan penghantaran secara percuma kepada pelanggan, terutamanya berada di dalam kolej kediaman dan sekitar kawasan kolej. Bagi pencapaian syarikat dari segi total sale bermula dari April hingga Jun 2021, syarikat kami berjaya menjual sebanyak 180 bekas dan harga setiap satu bekas ialah RM7 termasuk COD. Keuntungan yang syarikat kami dapat adalah sebanyak RM180. Bagi follower IG Instagram pula, followers kami sebanyak 48 orang, manakala kami telah memuat naik iklan di akaun IG page kami sebanyak 4 gambar. Bagi Facebook page pula, sebanyak 129 likes. Bagi live, 43 like, 13 share dan 668 view. Untuk visi syarikat kami adalah menjadi pembekal makanan sehat terkemuka Malaysia. Matlamat kami pula menyediakan, menghasilkan dan menjual makanan sehat untuk semua. Objektif syarikat kami ini pula adalah untuk menghasilkan produk berkualiti, memberikan kenikmatan kepada pelanggan dan menjadi syarikat pemakanan sehat yang berjaya. Maklum balas daripada pelanggan kami sangat baik kerana mereka sangat menyukai dan berpuas hati dengan makanan yang kami jual. Untuk pendapatan kami pada bulan April, keuntungan yang kami perolehi adalah RM90 dan total untuk penggunaan bahan mentah adalah RM38. Untuk anggaran pendapatan setahun adalah RM180 dan penggunaan bahan mentah adalah RM83. Untuk bulan Mei pula, anggaran
pendapatan kami untuk bulan Mei adalah RM70 dan penggunaan untuk bahan mentah adalah RM30. Dan pendapatan untuk setahun adalah RM180 dan penggunaan untuk bahan mentah adalah RM83. Bagi keuntungan kami pada bulan Jun, keuntungan yang kami perolehi adalah RM90 dan penggunaan untuk bahan mentah adalah RM38. Dan anggaran pendapatan untuk setahun adalah RM180 dan anggaran penggunaan bahan mentah adalah RM83. Untuk penjualan dan keuntungan, kami mempunyai dua jenis produk, yaitu creamy fruit salad biasa dan creamy fruit salad topping. Untuk penjualan creamy fruit salad biasa, penjualan pertama kami telah berjaya menjual 2 unit dengan harga seunit adalah RM3. Dan keuntungan yang kami perolehi daripada creamy fruit salad biasa ini adalah RM2.50 dengan keseluruhan keuntungan adalah RM6. Untuk creamy fruit salad pula yang ada topping, kami berjaya menjual 7 unit dengan harga seunit adalah RM4 dan keuntungan yang kami perolehi adalah RM10. Bagi keseluruhan keuntungan, keseluruhan jumlah untuk creamy fruit salad topping adalah RM28. Untuk keseluruhan penjualan pula, kami berjaya mendapatkan RM34 untuk produk yang telah kami jual daripada harga keseluruhan adalah RM75. Dan modal yang kami gunakan untuk menghasilkan produk ini adalah RM72.30. Okey, saya akan teruskan dengan masalah dalam perniagaan. Seperti yang kita tahu, dalam mana-mana perniagaan semestinya para peniaga akan berdepan dengan pelbagai masalah, antaranya seperti risiko dan cabaran. Salah satunya adalah persaingan sengit. Perniagaan pencuci mulut seperti creamy fruit salad ini bukanlah satu model perniagaan yang baru di Malaysia. Kalau dilihat di kawasan Pekan dan Bandar, pasti akan terjumpa 2 atau lebih kedai yang menjual produk seumpama ini. Oleh itu, kita terpaksa bersaing bagi meneruskan perniagaan pencuci mulut seperti creamy fruit salad ini. Yang kedua adalah kurangnya sambutan dalam kalangan golongan sasaran. Hal ini kerana setiap individu mempunyai cita rasa dan minatnya yang tersendiri. Tidak semua individu meminati bahan-bahan yang digunakan. Terdapat juga segelintir pelanggan yang merasakan harga yang ditawarkan adalah tidak setimpal dengan cita rasa pelanggan itu, yang menyebabkan mereka ragu-ragu untuk mencuba produk ini. Oleh itu, setiap ahli haruslah berusaha dan mempunyai buah fikiran yang kreatif dalam menyalurkan idea dan pendapat yang berkesan bagi mencapai objektif perniagaan produk ini. Yang ketiga adalah kos bahan mentah yang digunakan agak mahal. Untuk menghasilkan makanan tersebut menjadi sedap dan berkhasiat, kita perlu menggunakan bahan-bahan yang agak banyak dan berkualiti tinggi seperti anggur dan mangga. Kami gunakan untuk memberi rasa yang agak berkrim dan manis, manakala apple dan tomato memberi rasa yang sedikit masam bagi mengimbangi rasa tersebut. Dengan ini, kos yang perlu ditanggung semestinya adalah tinggi. Dan yang terakhir adalah produk tidak tahan lama dan mudah basi. Produk ini menggunakan campuran susu menjadikannya tidak tahan lama dan mudah basi. Dengan ini, ia perlu disimpan dalam suhu yang sejuk seperti peti ais bagi memastikan produk tersebut tahan lama. Oleh itu, produk tersebut haruslah dihasilkan mengikut jumlah tempahan yang dianggarkan pada satu masa dan dari jumlah permintaan pelanggan pada hari jualan dilakukan. Seterusnya, penyelesaian masalah. Yang pertama, persaingan sengit, di mana kami telah mengiklankan dan menyiarkan produk di laman sosial seperti Facebook dan Instagram agar pelanggan lebih mudah mengetahui produk yang kami jual. Yang kedua, kurang mendapat sambutan.
kami telah memberitahu pelanggan bahan-bahan yang digunakan dengan menyediakan 2 topping agar sesuai dengan selera pelanggan, iaitu kuaci dan kismis. Produk ini sesuai dijadikan pencuci mulut bagi mereka yang suka manisan. Yang ketiga pula, kos bahan mentah yang mahal. Kami membeli bahan mentah secukupnya bagi mengelakkan pembaziran cas rana. Dan terakhir, produk tidak tahan lama dan mudah basi. Kami telah menyimpan produk dalam suhu yang sejuk seperti peti ais agar tidak mudah basi. Dan produk yang dihasilkan mengikut jumlah tempahan yang dianggarkan dalam satu masa agar produk tidak basi. Saya akan membentangkan mengenai pembaikan ataupun kelainan yang syarikat Creamy Fruit kami akan jalankan di masa akan datang. Pertama sekali kami akan menyentuh daripada aspek packaging ataupun pembungkusan produk kami. Pada awalnya, syarikat kami hanya menggunakan kaedah packaging yang biasa saja, iaitu menggunakan jenis Tupperware yang biasa. Dan pembaikan juga kelainan yang akan kami bawakan di dalam packaging kami adalah kami akan menambahkan stiker terhadap packaging kami dan juga mengupgrade Tupperware ataupun kaedah pembungkusan produk kami. Nombor 2, syarikat kami akan membawa kelainan dari aspek penggunaan buah-buahan dan sayuran. Pada masa akan datang, syarikat kami akan menggunakan buah-buahan untuk produk kami dengan lebih pelbagai, contohnya nanas, lychee, dan juga pisang. Pembaharuan dan juga kelainan yang akan kami bawakan dalam produk kami yang ketiga adalah daripada aspek topping. Pada peringkat awal kami hanya menggunakan kismis dan juga kuaci sebagai topping bagi produk kami. Manakala di masa akan datang kami akan merancang untuk meletak beberapa jenis topping lagi, yaitu potongan kurma, beberapa jenis kacang, boba, dan banyak lagi. Itu saja sedikit sebanyak mengenai pembaharuan dan juga kelainan yang akan syarikat kami bawakan di dalam produk kami di masa akan datang.